Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala bil qasimil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bishrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Alhamdulillah, kita sambung pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada hadis yang ke-13. Hadis Allah SWT berkenaan dengan wajah-wajah para nabi, wajah-wajah para rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT. Wa bilay qala hadathana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarani Al-Layth ibn Sa'd an Abi Zubair ibn an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala urida alayya al-anbiya fa idza Musa alaihi salam darbun min ar-rijal ka'annahu min rijali ash-shanu'ah wa ra'aytu Isa ibn Maryam wa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam wa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum yakni nafsahu wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir bin Abdullah ini adalah sahabat Nabi SAW yang mempunyai kisah, beberapa kisah dengan Rasulullah SAW. Di antara kisah-kisahnya adalah akhlak Rasulullah akhlak Rasulullah SAW kepada as-sahabah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hari Sayyidina Jabir bin Abdullah ini dia keluar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik unta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia naik sekali dengan Rasulullah. Allah SWT. Dia bawa unta dia dan Rasulullah tumpang. Waktu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada satu perang ataupun satu musafir. Tengah naik unta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Jabir bin Abdullah dia sembang-sembang dengan Rasulullah. Tengok untung sahabat, masya-Allah, naik unta dengan Rasulullah, bersahabat dengan Rasulullah, berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kena ikut, kena jadi macam sahabat ni, nak berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia zaman lalu ni nak damping dengan orang besar tu, orang besar ni. Tak ada yang paling besar. Tak ada yang lebih besar lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Tengok nanti siapa naik Perdana Menteri, pakat-pakat orang nak dapat damping dengan dia, pakat-pakat nak bersama dengan dia. Nanti insya-Allah kalau bersama dengan dia dapat kuasa, dapat lantikan itu dan ini, dapat nama, dapat itu, dapat ini. Kecuali yang naik baik itu tak apalah. Orang besar ni orang nak dampingi, orang besar ni orang nak dekati, orang besar ni orang nak dia. Kita kena ingat, yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling agung dalam kalangan makhluk Allah ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena rasa ingin nak bersama Rasulullah, ingin nak damping dengan Rasulullah, ingin nak duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena jadi macam para sahabat. Kita tak ada hidup zaman Rasulullah, kita tak boleh bersama Rasulullah waktu di dunia ni. Tapi jangan sampai kita tak bersama Rasulullah nanti di akhirat. Tak bersama Rasulullah di dunia ini hanyalah sekejap.
Tapi kalau tak bersama Rasulullah nanti di akhirat itu lama sekali. Bahkan takut selama-lamanya, na'udzubillah min dzalik. Ini bagi mereka yang mati dalam keadaan kufur atau kafir. Mati su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Mati luar Islam. Mereka ini selamanya tidak dapat berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana kita beriman, selagi mana kita percaya Allah Subhanahu wa taala, selagi mana kita pegang teguh dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ada peluang untuk berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi selawat banyak, amal sunnah, sayang Rasulullah, kasih Rasulullah, lagi peluang besar untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahab. Seorang akan bersama dengan siapa dia kasih. Allah subhanahu. Jadi Sayyidina Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah bersama Rasulullah, berdamping dengan Rasulullah, naik unta bersama Rasulullah. Bahkan dia bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khidmat. Waktu itu dia sembang Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya ini susah." Allah subhanahu. Saya dengan isteri saya ini kalau nak semayang, kami ini kongsi pakaian. Maksudnya pakaian ini tak cukup untuk tutup aurat. Susah sungguh hidup kami ni ya Rasulullah. Miskin maksudnya. Nabi pun kesian dengar kisah Sayyidina Jabir dengan isteri dia. Kehidupan ni miskin. Nabi SAW pun kata, "Wahai Jabir, nak tak aku beli unta engkau ini? Nak tolong engkau. Aku beli unta engkau, aku tolong engkau." Dia kata, "Ya Rasulullah, kalau Rasulullah nak unta ini, saya bagi saja. Takkanlah nak jual kat Rasulullah kot. Sayang Rasulullah kan. Macam kita lah tok guna ni, tak kira sangat, bagi je lah. Atau bagi murah. Tu kita lah." Jadi Rasulullah kata, tak, saya nak beli juga. Saya tak mahu dapat free macam ni. Saya nak beli, nak tolong kamu wahai Jabir." Dia kata, "Baiklah ya Rasulullah, kalau Rasulullah nak beli, Rasulullah nak beli berapa? Kalau kita berapa ringgit nak beli? RM berapa?" Nabi jawab, "Aku nak beli unta ni hanya 1 rial. Nabi melawak kan dia? 1 rial berapa ringgit ya? Dia kata, "Ya Rasulullah, takkanlah unta 1 rial saja nak beli." Nabi senyum saya, Nabi ketawalah. Melawak maksudnya. Jadi Nabi kata, "Aku beli sekian dinar." Dia kata, "Ya Rasulullah, baiklah." Okey, bila sampai di rumah Rasulullah, dia hantar Rasulullah turun, Rasulullah balik, dia pun bawa balik unta dia. Sampai Sayyidina Jabir bin Abdullah ini di rumah dia, Allah SWT panggil seorang khadam ataupun seorang sahabat dia. Dia kata, "Pergi ambil." Dia kata, "Ambil unta aku ni, pergi hantar rumah Rasulullah. Sebab Rasulullah nak beli. Tolong pergi hantar Ustaz. COD lah. Tak payah Rasulullah main rumah aku, main beli, main bayar di sini. Rasulullah kita bagi layanan special. Biar barang ni sampai depan rumah Rasulullah tu. Ini khidmat untuk Rasulullah SAW dengan sebaiknya." Bila sampai unta ni di depan rumah Rasulullah, Rasulullah kata, "Ni unta Jabir?" Dia kata, Ya Rasulullah, ini Jabir suruh hantar." Nabi tak nak ambil, saya tak ingat 200 dirham ke 200 dinar. 200 dirham. Nabi tak nak ambil ni. Bagi pada Jabir, inilah, dia panggil apa? Unta aku beli kepada dia, atau aku beli daripada dia, dan sekarang unta ini menjadi milik aku. Maka bawa balik sekali unta ini kepada Jabir, bagi tahu dia unta ini Rasulullah dah beli, dah jadi milik Rasulullah. Dan Rasulullah hadiah unta Rasulullah ni kepada Sayyidina Jabir. Faham tak? Akhlak Nabi SAW. Dia dapat duit, dapat unta balik. Untung tak? Dia untung. Ini cara Rasulullah tolong sahabat, gembirakan hati sahabat, sayang pada sahabat. Inilah akhlak yang agung. Ada tak pernah kita buat macam tu? Nabi buat sampai tahap macam ni, akhlak Nabi SAW. "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah berada di atas akhlak yang agung, yang sangat tinggi. Allah SWT. Itu Nabi SAW. Kita pun nak buat kalau boleh. Tengok kawan susah, kata dia nak tolak motor orang kat aku. Orang susah sangat Kata aku nak tolak. Berapa nak jual? 2,000. Okey, aku beli. Kita beli, bayar dia 2,000. Kita naik sikit, pegang, kita kata apa? Okey, ni motor aku, dah jadi milik aku dah. Nah, aku hadiah kat hang. 2,000 dapat, motor pun dapat.
Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan Sayyidina Jabir bin Abdullah ini juga ada kisah lagi yang lain, banyak macam-macam. Di antaranya kisah dia melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakahnya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Cerita ni panjang, ringkas cerita. Cerita ni kita selalu dengar dah. Tapi kisah Rasulullah kena ulang-ulang supaya kita betul-betul faham, betul-betul hayati, betul-betul rasa tu kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita dengar cerita Rasulullah ni sekali tak rasa apa, 2 kali tak apa nak nampak, 3 kali nampak, dia panggil apa, tak jelas. Mai banyak kali barulah rasa, oh Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, macam tu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasa tu kena banyak kali ulang-ulang kisah Rasulullah. Sedangkan para sahabat dah tengok Rasulullah di depan mata, dah hidup dengan Rasulullah. Bila Rasulullah wafat, para sahabat cari sahabat-sahabat lain untuk cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia sendiri tengok. Bila Nabi dah wafat, cari sahabat-sahabat yang pernah tengok Nabi, suruh cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Pernah satu hari Sayyidina Jabir bin Abdullah pergi berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Khandaq. Perang Khandaq. Ringkas cerita, Nabi dan para sahabat waktu ini berada di musim yang sangat sejuk. Korek parit, parit tu punya dalam, kalau orang terjun tak boleh keluar balik, dan luas. Luas ni sekira-kira tak boleh lompat, dan kuda tak boleh nak dia panggil apa, lompatlah ke seberang. Dan dalam keadaan sangat lapang, keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita, pada waktu inilah Sayyidina Jabir bin Abdullah dia melihat wajah Nabi sangat lapang. Nabi sendiri korek parit. Nabi pecahkan batu yang besar yang tak boleh nak dipecahkan oleh ribuan sahabat di perang Khandaq ni. Tapi Nabi main, Nabi pukul, keluar cahaya batu tu. Nabi berjaya pecahkan batu yang sangat besar dan keras yang tak mampu dipecahkan oleh ribuan tentera. Ini kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan macam manusia biasa. Allah SWT. Sebab tu jangan duk kata Nabi ni macam kita ya. Nabi macam kita pergi ketuk tengok. Hak macam Nabi buat tu. Nabi tak macam kita kekuatan dia. Nabi tak macam kita taqwa dia. Nabi tak macam kita kesempurnaan dia. Nabi tak macam kita darjat dia, maqam dia, mukjizat dia, keluar biasaan dia, keistimewaan dia. Tak sama macam kita. Orang yang sebut Nabi ni sama macam kita, dia kata apa? Ayat Quran yang kata dia. Ayat Quran yang kata apa? Allah SWT. Tidaklah kamu itu wahai Muhammad illa basyarun mithlukum. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Allah SWT. Baca ayat tu. Nabi, Allah kata wahai Rasulullah, katakanlah aku ini hanya saja aku ini manusia seperti kamu, dan aku diwahyukan oleh Allah SWT. Kita tengok ayat ni, Allah sendiri kata tengok Nabi ni manusia biasa ya. Dah Allah tak kata manusia biasa. Mana ayat Allah kata manusia biasa? Kata ni ayat ni, dah. Allah tak kata. Sebab Allah firman, aku ini manusia seperti kamu. Maksudnya aku manusia, bukan jin, bukan malaikat, bukan makhluk lain. Dan aku ini bukan manusia biasa. Kerana apa? Yuha ilayya. Kerana aku ni Allah turunkan wahyu. Manusia biasa apa turun wahyu? Kalau Nabi kata macam ni, aku ni manusia macam kamu, aku tidur macam kamu, aku ni tak faham macam kamu, aku ni pun tak tertipu juga, aku ni buat maksiat juga, itu bukan manusia biasa. Tapi Nabi, Allah suruh Nabi kata aku ini manusia macam kamu dan diturunkan wahyu kepada aku. Maksudnya bukan biasa-biasa aku ni, manusia jenis seperti kamu, tetapi keistimewaan aku tak sama macam kamu. Sekarang nampak aku dapat wahyu, kamu tak dapat wahyu. Bukan biasa lah tu. Manusia yang luar biasa, yang istimewa maksudnya. Sampai Allah firman, la'amruka, demi umurmu. Allah bersumpah watin wa zaitun, demi tin dan zaitun, turi sinin, wa hadzal baladil amin, apa semua. Allah firman wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan juga waktu duha, wal fajri walayalin ashri, Allah, wasyaf'al wajh, apa semua, wal laili idza yasr, macam-macam ayat lah. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan waktu fajar, Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan ini, dengan macam-macam lah.
makhluk-makhluk dia. Menunjukkan itu ada keistimewaan dia tu. Ada tu. Kita kena beri perhatian pada makhluk-makhluk yang Allah jadikan dia sumpah tu. Okey. Itu makhluk-makhluk, wasyamsi wadduhaha dan sebagainya. Kita kena ingat Allah juga bersumpah dengan umur Nabi SAW. Kata Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, tidak pernah Allah bersumpah dengan umur siapa pun, walaupun Rasul dan Nabi sekalipun. La amruka, demi umurmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah demi umur Nabi Muhammad. Daripada Nabi Muhammad lahir, mula lahir sampai Nabi wafat, Allah bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan umur biasa-biasa. Ini umur seorang Rasul, kekasih Allah yang agung, manusia yang sangat istimewa. Tu sampai Nabi tahap macam tu. Allah firman sampai tahap macam tu. Okey, Allah SWT. Jadi Sayyidina Jabir bin Abdullah ini, dia tengok Nabi dalam keadaan lapang. Nabi lapang. Allah SWT. Dia pun main bisik kat telinga Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, waktu ni sahabat dalam keadaan kekurangan bekalan makanan, dalam keadaan susah. Perang ni waktu susah, waktu sejuk pula tu. Allah, segala kekurangan macam-macam lah dalam kalangan para sahabat Nabi SAW dalam perang Khandaq. Okey, waktu Sayyidina Jabir kesian kat Rasulullah, rumah dia dekat dengan parit Khandaq tu. Rumah Sayyidina Jabir sebelah saja. Dan rumah Sayyidina Jabir ini dekat bukit Silang atau bukit Taubah ni. Allah SWT. Dia yang ada Kahfi Bani Haram ni. Kita pergi Madinah, kita boleh pergi tempat ni. Masih ada tapak rumah Sayyidina Jabir bin Abdullah. Dibuat masjid tapak rumah dia. Rumah dia kecil saja dan dibuat masjid tapak tu. Okey. Dia kata, ya Rasulullah, dia mai bisik kat Rasulullah, ya Rasulullah. Sebelum tu dia balik pergi tanya isteri dia, wahai isteriku, ada apa di rumah kita? Tengok muka Rasulullah lapang. Kesian kat Rasulullah. Rasulullah ikat perut dengan 2 ketul batu di perang Khandaq. Para sahabat ikat perut mereka dengan 1 ketul batu. Nabi lapang 2 kali ganda. Tapi tetap berjuang jihad fi sabilillah, pertahankan agama Allah, nak pertahankan negeri, nak pertahankan negara, nak pertahankan bumi milik umat Islam yang diserang oleh orang kafir, musyrikin. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu susah pun sanggup berjihad pertahan Islam. Kita lah ni, Allah sallallahu, nak pertahan Islam, nak berjihad, nak, dia panggil apa, nak angkat Islam, tak sanggup, susah. Kita buat tu untuk cari duit, cari projek, cari nama, na'udzubillah, tak boleh kan tu. Jangan sampai jawatan ini menjadi sebab kita kaya. Nabi Muhammad, para sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tu kaya tu sebelum jadi pemimpin tu. Naik di pemimpin pemerintah, miskin. Kenapa? Takut pada Allah dan gunakan harta dia untuk membantu rakyat ataupun mengutamakan orang lain. Jadi macam tu lah. Kita doalah insya-Allah pemimpin anak-anak ini mudahan orang baik lah. Insya-Allah macam tu. Jadi Sayyidina Jabir bin Abdullah ini, dia balik jumpa isteri dia, wahai isteriku, ada apa di rumah? Isteri kata, wahai Jabir, tak ada apa-apa. Kita pun miskin juga maksudnya. Tapi adalah seekor kambing, anak kambing kecil saja. Anak kambing ni baby kambing tu. Kecil. Bolehlah makan 3-4 orang. Bagi, kalau engkau nak panggil Rasulullah, wahai suamiku, bisik kat Rasulullah sebab ramai tu. Kesian yang lain tak makan. Jangan sampai yang lain dengar. Seganlah kita jamu kat Rasulullah saja. Tak jamu kat sahabat yang lain yang lapang. Jadi engkau bisik kat Rasulullah, wahai suamiku, kata isteri dia. Makanan ni cukup untuk 3 orang. 3 ke 4 orang. Sayyidina Jabir pun pergi balik ke tempat duk Khandaq, duk korek parit ni. Dekat dengan rumah dia saja, tak jauh. Pandu saja. Dia terbisik, ya Rasulullah, nak jemput Rasulullah makan di rumah, kesian kat Rasulullah. Dan ya Rasulullah, panggillah 2 orang lagi sahabat, teman Rasulullah. Rasulullah jangan abanglah kat semua kalau boleh. Makanan sikit cukup 2-3 orang. Nabi bangkit tiba-tiba. Nabi kata, wahai ahli Khandaq, jumlah mereka 1000 lebih. Wahai semua ahli Khandaq, Sayyidina Jabir ajak kita pergi makan rumah dia. Sayyidina Jabir takut tu. Dia tak biar betul. Allah senang. Kalau bahasa Kedah dia terkejut. Waktu tu dia macam cemas. Dia tak tahu nak buat macam mana.
Bayangkan kita masak nasi di rumah kita untuk makan 3 orang. Ustaz kita panggil 1000 orang main makan rumah kita. Tak getak kita. Nabi tengok dia dalam keadaan takut. Nabi kata, wahai Jabir, tidak mengapa, engkau balik ke rumah, tunggu aku sampai, jangan buka periuk tu sampai aku sampai. Periuk jangan buka, masak Dan Jabir balik dengan cemas. Kata, wahai isteriku, habis Rasulullah ajak semua ahli Khandaq. Isteri dia kata, abang tak abang kah? Ajak 2-3 orang tak cukup ramai-ramai ni. Dah abang dah. Tapi Rasulullah panggil juga. Isteri dia kata, kalau Rasulullah yang panggil tak ada masalah apa. Tak yakin ni Rasulullah, iman ni pada Rasulullah ni bukan manusia biasa ni. InsyaAllah kalau Rasulullah yang panggil. Kalau Rasulullah yang nak macam tu. Kalau engkau yang panggil 1000 lebih tu tak cukup maksudnya. Kalau Rasulullah yang panggil tak ada masalah apa. Okey. Rasulullah pun sampai. Waktu tu ahli Khandaq dalam sirah menyebut, ahli Khandaq ramai ni, semua lapang, sejuk, dalam musim sejuk pula tu. Kita kalau lapang waktu sejuk pula kita tak tahan. Kita jadi macam nak kalut nak makan. Sahabat bertolak-tolak nak masuk masjid Jabir yang kecil tu. Takut tak cukup makan. Sahabat takut tak dapat lapang, mesti nak semua nak makan macam tu. Waktu tu Nabi kata, wahai ahli Khandaq, wahai as-sahabah, sabar, pelan-pelan, seorang-seorang, beratur, kata Rasulullah SAW, beratur, semua kamu akan dapat makanan. Tu Nabi tengok, yakin Nabi SAW. Nabi masuk, disebut dalam riwayat Imam Muslim hadis sahih, Nabi buka periuk, Nabi embuih dalam periuk. Nabi sendiri yang cedok daging kambing tu, dan juga ada roti. Semua sahabat 1000 lebih dapat makan. Daging yang boleh makan hanya 3 orang. Tapi daging tu jadi banyak, boleh makan 1500 orang atau 1000 lebih orang. Sehingga kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, kami para sahabat dah tinggalkan makanan ni. Tinggal maksudnya apa? Tak lalu dah nak makan, banyak sangat. Sehingga makanan ni diberikan pula kepada orang kampung sekeliling tu. Inilah Nabi SAW. Okey, bukan biasa-biasa lah. Okey. Terus dia ada juga ulama bagi amalan. Kalau kita masak nasi takut tak cukup, baca bismillah ala kanzillah buih dan nasi tu. InsyaAllah cukup. Sikit tapi insyaAllah cukup. Okey. Bismillah ala kanzillah. Terus maksud hadis ni daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kita dah 7.20 dah ni. Sikit-sikit ya. Tak apalah, hari ni bukan nak pergi mengundi pun. Tak kalut lah insyaAllah. Esok baginda Rasulullah SAW, biasanya Jabir bin Abdullah, sesungguhnya baginda Rasulullah bersabda, yang mafhumnya, telah diperlihatkan uridu alayyal anbiya, telah diperlihatkan kepadaku al-anbiya, semua para nabi. Maksudnya setiap nabi dah tengok wajah dia, diperlihatkan untuk aku. Macam tu. Bila ni? Kan Isra Mi'raj Nabi jumpa semua nabi-nabi, Nabi tengok wajah dia. Alam barzah boleh datang alam dunia berdasarkan apa yang berlaku pada waktu Isra wal Mi'raj. Ini kaitan alam dunia dan alam barzah. Ada kaitan, dan juga dua alam ini sangat dekat. Para anbiya yang duduk di alam barzah sana, mereka datang ke dunia, datang ke Baitul Maqdis, datang ke Masjid Al-Aqsa, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat semua para nabi. Okey, terus apabila diperlihatkan Nabi Musa seperti seorang lelaki daripada kabilah Shanu'ah. Kabilah Shanu'ah. Okey. Kabilah Shanu'ah ini kabilah yang Allah SWT Muhammad. Mereka ini Allah SWT Muhammad orang yang kerinting rambut, orang yang dipanggil apa, besar-besar, kuat-kuat, dipanggil Bani Shanu'ah. Mereka ini Nabi Musa AS dia macam Bani Shanu'ah, dan orang mereka adalah handsome lah, handsome, tegap, kerinting rambut, badan tampan. Itu Bani Shanu'ah. Shanu'ah ini satu kaum, satu bani daripada Yaman, dan kulit mereka kemerah-merahan. Maksudnya Nabi Musa ni kulit dia merah-merah sikit, rambut dia kerinting, dan badan dia tegak. Itu Nabi Musa. Dan wajah dia tampan. Nabi Musa macam Bani Shanu'ah, lelaki Bani Shanu'ah. Kemahlah, hebatlah. Terus
Kemudian aku melihat Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam dengan orang yang pernah aku lihat adalah mirip wajah Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, nama seorang sahabat. Kemudian Nabi kata, apabila aku tengok semua para Nabi ni, Nabi Musa muka sekian-sekian, Nabi Isa pula dia macam sahabatku, nama dia Sayyidina Urwah bin Mas'ud. Sayyidina Urwah ni seorang sahabat Rasulullah yang handsome. Nabi Isa ni handsome, rambut dia lurus. Nabi Isa pernah tengok tak orang Kristian buat keluar satu gambar lelaki pegang kambing? Allah SWT. Dia orang Kristian dulu ni, orang Nasrani, dia pelukis gambar Nabi Isa. Memang sungguh lah lebih kurang macam tu sebenarnya. Tapi lagi lawa, lagi handsome lagi. Tapi jangan pula kita tengok tu kita buat handphone pula. Kita tahu ni Nabi Isa. Tengok orang kata apa, kamu ni Kristian ke apa ni? Okay, orang Kristian simpan gambar tu. Karena di Vatican City, di mana, di Rusia ke, di sana tersimpan di istana sana gambar-gambar para nabi. Gambar-gambar para nabi. Ini diriwayatkan oleh Imam Hakim An-Nasaiburi, cerita tentang seorang paderi Kristian di satu negara di sebelah Rom. Dia simpan semua gambar para nabi, para rasul. Dikatakan Nabi Adam dulu waktu turun ke dunia, dia minta kepada Allah nak lihat wajah nabi-nabi dari kalangan zuriat dia. Allah turunkan wajah mereka dalam suatu, dan dilapit oleh kain baldo. Turun dari langit gambar-gambar tu dan disimpan sehingga ke hari ini. Ada di Vatican City lah kata ulama. Dan para sahabat Nabi bila pergi ke jumpa dengan dia panggil apa, Raja Rom, dibuka gambar ni. Dia nak tahu betul tak daripada sahabat Nabi. Dibuka, diperlihatkan wajah ini, wajah itu dan wajah ini, semua wajah Nabi-Nabi. Sampailah satu wajah tu para sahabat menangis. Raja ni tanya, kenapa kamu menangis? Dia kata, inilah wajah kami punya Nabi Muhammad SAW, sahabat kami. Dia kata, kamu betul sahabat Rasulullah SAW. Okey ya. Jadi tu diriwayatkan oleh Imam An-Nasaiburi atau Imam Hakim. Jadi tak apalah, kisah tu memang adalah dalam hadis. Jadi Nabi Isa ni dia macam Sayyidina Urwah, handsome. Sayyidina Urwah bin Mas'ud. Aku melihat Nabi Ibrahim dengan orang yang mirip dengan wajahnya, yang pernah aku lihat adalah kawan kamu. Kemudian Nabi Ibrahim pula kata Rasulullah, wajah dia macam sahabat kamu ni. Siapa? Nabi tunjuk pada diri dia sendiri. Maksudnya Nabi ni wajahnya macam Nabi Ibrahim. Kalau nanti dalam syurga kita jumpa Nabi Ibrahim, kita akan tengok, ni mirip Nabi Muhammad lah. Irah. Nabi Ibrahim irah dengan Rasulullah SAW. Dan Nabi Ibrahim ni dia juga adalah jalur daripada keturunan Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim lahirkan Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Daripada keturunan Nabi Ismail itulah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu bin tu Nabi SAW, itu nenek moyang Nabi SAW. Itu Sahih Bukhari. Bin Ma'ad bin Adnan bin lagi sampai Nabi Ismail bin Ibrahim bin sampailah bin Adam alaihissalam, keturunan Nabi SAW. Jadi tidak heranlah Nabi Muhammad irah Nabi Ibrahim. Irah, wajah nak mirip Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi pun pernah sebut, ana ibnu dhabihain, sebut dalam hadis, aku ini anak dua orang yang nak kena sembelih. Aku ni anak, itu aku ni anak cucu kepada orang yang nak kena sembelih. Siapa? Yang pertama, ayahku nak kena sembelih tapi tak jadi. Yang kedua, Nabi Ismail, aku punya datuk aku maksudnya, nak kena sembelih tak jadi, diganti dengan kibas. Ayahku Abdullah diganti dengan satu ekor unta. Ana ibnu dhabihain, aku ni dua orang anak yang nak kena sembelih. Aku ni anak kepada orang yang nak kena sembelih. Okey ya. Dua orang yang nak kena sembelih. Terus mudah-mudahan kita dapat lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Aku melihat Sayyidina Jibril pula dengan orang yang pernah aku lihat adalah mirip dengan Dihyah. Itu nama seorang sahabat. Okey. Jibril pula kalau dia nak menyumpah dengan orang, Jibril itu akan wajah dia itu akan mirip Sayyidina Dihyah Al-Kalbi.
Dihya Al-Kalbi adalah seorang sahabat Rasulullah yang handsome. Dihya ini di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah, nak pergi perang. Sayyidina Dihya Al-Kalbi ni bila tengok orang buka baju, ataupun zaman Rasulullah ini, dia handsome, putih, segak. Allah SWT. Waktu mana nak pergi perang, para sahabat ni ada yang buang baju, tunjuk body. Boleh di medan perang. Di medan perang tak boleh tunjuk lemah, tak boleh tunjuk talarat. Di medan perang ni kena angkat dada, kena angkat dada macam tu. Macam tentera lah. Di medan perang kena ikat kepala, tunjuk hebat kemah tentera Islam. Itu izzah, kehebatan kita bila berhadapan dengan orang kafir. Allah SWT. Tak tambah kafir yang menentang kita, kafir harbi. Jangan kita lekehkan diri kita pula. Macam tu. Okey Jadi Allah SWT Muhammad, macam ni lah seri dua ni, kempen-kempen ni kalau boleh kempen dengan baiklah. Saya tak setuju lah orang kalau tak puas hati kepada satu parti atau satu kumpulan, dia sebut pakaian kumpulan tu yang menjadi pakaian Nabi SAW. Tak suka tak sebut pakaian dia, sebut diri dia sudah, sebut nama parti dia sudah. Saya tak suka lah parti ni, cukup. Saya tak suka lah individu ni, cukup. Oh ni dia kata apa, lebay penipu. Mana boleh kata lebay penipu? Lebay ni siapa? Lebay ni Nabi Muhammad SAW. Tak boleh cakap macam tu. Tak kira ni parti apa saja. Saya bukan nak kata saya parti ni, jangan kata parti saya. Tak ada, kita tak angkat mana, kita tak letak di sini lambang mana-mana parti. Tak ada. Kita semua ada pilihan masing-masing. Saya di darsa sana, di tempat saya ngajar tu, semua parti dah. Di AP pun ada, maklum, okay. Semua ada. Saya tak masing-masing undi. Dia dah bagi panduan dah bagi ilmu, pandai-pandai. Dia tak kutuk dalam parti. Dan kita tak akan menekan ataupun menyebut undilah parti ni. Sebagian Tok Guru sebutlah, kalau saya jalan tengah sikit lah. Pandai-pandailah, kita dah mengaji dah semua, dah tahu dah nak undi apa kan. Jadi tak salah sebut tu. Kalau betul depa ni parti lain duk pakai cap kan, kita kata apa? Cap penipu, pakai cap penipu. Kan orang pakai cap semua sakit hati. Ustaz jaga-jaga sikit, bukan semua pakai cap penipu tau. Orang akan marah saya. Tu kata lebay penipu. Lebay apa lagi? Tak erti politik. Pelekeh. Kenapa? Masalah apa? Masalah lebay dia. Sebut nama dia tu weh. Kamu tak suka pada siapa? Sebut nama dia. Sebut nama parti dia. Sebut warna bendera dia. Kan tak ada masalah apa kalau macam tu. Kita kalau umat Islam tak rasa sakit kalau orang sebut gitu. Kena cek iman kita macam mana. Tambah pula dia sebut depan orang kafir, depan muka Islam. Bukan Islam gelak dekat lebay. Macam tu. Sedangkan itu saudara kita Islam Muslim, dan disebut, dipermainkan sunnah Nabi SAW. Tak ada masalah serban, tak ada masalah lebay. Masalah diri orang tu. Dia tak betul sebut, dia tak betul sudah. Jangan kait dengan pakaian sunnah yang daripada diri dia. Tetap guna angkat tinggi pakaian sunnah Nabi SAW. Cukup kita kata saya tak suka lah pada orang tu. Jangan kata lebay ni, lebay ni, lebay ni. Lagu tu saya nak kata, yang pakai cap ni semua karut, yang pakai tie ni semua penipu, bohong. Marah dah orang pakai tie, marah. Tak semua orang pakai tie tak bagus. Yang pakai t-shirt ni semua tak boleh pakai. Apa yang pakai t-shirt ni? Orang pakai t-shirt marah lah. Cakap elok sikit. Takkan kita tak sensitif orang sebut lebay. Ni bukan saya nak sebut, ni parti saja yang kata lah. Kata apalah parti tu. Demokrasi, bebas bahas, bebas kita nak dia panggil apa? Kempen kata dan sebagainya. Tapi bab sunnah Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad, jangan cemari pula. Jangan duk kaitkan dengan agama, yang duk kaitkan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW untuk kita rendahkan. Tak suka-suka pada orang tu sudah. Sunnah Nabi SAW jangan nak kacau. Jangan duk buat begitu. Jangan duk seronok pula tengok tu, oh gelak pula. Kena gelak apa? Kena tegur pemimpin, kalau kita parti kita tegur dia tu. Kata ni minta maaf Datuk, jangan cakap macam tu. Lebay-lebay tu sebut, itu sunnah Nabi SAW. Datuk sebut terus nama orang tu. Apa kempen macam tu? Tak jaga langsung sensitif dengan sunnah Nabi SAW. Kita pun rasa segan nak sebut tentang sunnah Nabi, nak kait dengan benda tak elok. Contoh kita apa? Pakai serban tapi mencuri, contoh. Pencuri pakai serban, tak sanggup kita sebut macam tu. Kenapa? Serban tu sangat mulia. Tak layak kita nak kaitkan dengan pencuri. Ya memang pencuri ada pakai serban, pencuri ada pakai lebay, mungkin ada. Tapi jangan sebut tu hak pakaian mulia tu. Sebut orang tu tak elok, bagi pencuri tu. Sudahlah buat dia. Apa sebut pakaian Nabi SAW? Semua orang kita semua orang Islam,
tapi ada orang Islam tak bagus. Jangan salahkan agama dia. Orang Islam ni tak bagus. Islam ni tak bagus. Islam tak bagus, individu tu salah. Lagu tu kita boleh sebut Kristian tak bagus, Yahudi tak bagus, Cina tak bagus. Kita boleh cakap tu. Kita tak cakap pun, kita tahu individu cukup. Kita tak kacau agama dia. Dan orang bukan Islam dan orang Islam jangan kacau agama. Jangan kait dengan agama. Islam ni tak bagus, bukan Islam tak bagus, orang Islam tak bagus. Kacau dia tu. Jadi kena hati-hati yang sampai kita merendahkan agama, kita buat kucak kecil dan kita merendahkan sunnah Nabi SAW. Kena rasa sensitif sikit. Janggut, geng janggut tapi pembohong, rasa sensitif. Apa sebut janggut? Awak semua geng janggut pembohong lah. Tak ada janggut tak bohong lah. Ni cerong politik sikit pagi ni, minta maaf. Okey. Takbir. Takbir pula. Okey. Jadi saya kita nak bela sunnah Nabi SAW tu lah. Okey, macam tu. Dia hina lebay, takbir pula lagi berat tau. Lebay penipu, takbir. Apa dia takbir? Rendah sunnah Nabi. Terus takbir, istighfar, astagfirullah. Sebenarnya macam tu. Takbir pula hina sunnah Nabi, rendah dengan sunnah Nabi SAW. Okey, jadi Allah SWT. Jadi Sayyidina Dihya Al-Kalbi ni mirip. Satu hari waktu mana Sayyidina Dihya nak pergi perang, dia handsome, dia buka baju. Dia buka baju, Sayyidina Umar ambil tongkat pukul dia, ketuk dia macam tu. Wahai Sayyidina Jabir, wahai Sayyidina Dihya, pakailah baju. Engkau kena pakai baju. Kenapa? Engkau kalau buka baju, orang lelaki pun berkenan. Handsome sangat, lawa, putih. Kita kalau orang lelaki, kita ni kalau lelaki kita ni jambu sikit, ni buka baju depan orang tengok badan kita. Kalau kita ni muka pun macam gangster pecah rumah apa semua, tak apalah buka baju depan orang tak rasa syahwat lah. Tapi kalau kita ni jambu-jambu sikit, dia panggil apa, macam comel, macam perempuan, tu saya buka baju depan orang. Sayyidina Umar tak bagi, kenapa? Saat pergi nak pergi perang, orang tengok badan kamu lawa, ya, walaupun lelaki, ya. Jadi janganlah kita kempen elok lah. Terus sebutlah, lepas tu sebut nama parti tu, sebut nama individu tu, kan kita marah pun, bebas lah nak bersuara macam tu. Tapi bab-bab Islam, bab-bab sunnah Rasulullah tak payah. Jangan pula kita kata apa, biarlah kami nak kata ustaz, siapa suruh dia pakai lebay? Lah, mana boleh kita nak paksa orang pakai lebay ni baik? Tak semua orang boleh macam tu. Lagu tu kita kena kata dekat orang pakai tie, pakai coat ni, kita kena kata, kenapa? Tu ada jahat lah, pakai kot tapi pencuri, nipu apa semua, scammer apa semua. Tapi kita tak kata, kenapa? Kita faham bukan semua orang boleh jadi baik dengan pakaian yang baik tu. Bukan pakaian baik terus jadi baik, tidak. Jadi kena faham lah, masalah orang tu bukan masalah pakaian dah. Okey, takut kita memperburukkan agama kita, sunnah Nabi kita depan orang kafir, depan khalayak ramai. Orang gelak pula kat sunnah Nabi SAW. Jangan macam tu. Okey, saya abang pula, satu kami tak pakai lebay. Pakai lebay ni penipu. Satu kami tak pakai lebay. Lagi teruk tu. Dia nak abang kata tak pakai lebay bagus, pakai lebay jahat. Oh, kamu jahat sangat ni. Panggil kamu ni. Alhamdulillah min zalik, tak boleh macam tu. Okay, ya. Kalau ada grup parti tu nak marah saya, marahlah. Ini kita nak pertahan sunnah Nabi SAW. Kita tak takut orang marah. Kita takut orang kata pada kita kerana sunnah Nabi SAW. Okay, ya. Semua kita kena sensitif. Dan kita pun kena cakap elok lah. Kalau boleh pebak dekat orang tu kata tu, macam tu. Kalau saya tak cakap elok, saya marah sikit lah. Okey, macam tu. Faham? Terus kita hadis yang seterusnya, hadis terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi hadis. Wa bila qala hadan Sufyan bin Waki' wa Muhammad ibn Bashar al-ma'na wahidun qala akhbarana Ibn Harun an Sa'id al-Jurairi qala sami'tu Abu Tufail yaqulu ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa baqiya ala wajhi al-ardi ahadun ra'ahu ghairi qultu sifu li qala kana abyadha malihan muqassada. Sambil makna tu kita dah lewat nak pergi makan nasi apa semua pula macam mana pula. Kata aku telah melihat baginda Rasulullah, kini tiada seorang pun yang pernah melihat baginda Rasulullah di permukaan bumi ini selain aku. Abu Tufail adalah sahabat Rasulullah yang meninggal last sekali. Umur dia pun panjang 100 lah, lebih 100. Sa'id al-Jurairi berkata, terangkan sifat-sifat baginda Rasulullah kepada aku. Beliau menjawab, baginda berkulit putih, tampan dan badan sedang. Nabi ni wajahnya putih kemerah-merahan, kulit putih kemerah-merahan. Nabi ni tampan, handsome, dan badan Nabi tu sedang, tak terlampau tinggi, tak terlampau rendah. Itulah dia panggil apa? Secara ringkas dia menyebut tentang sifat Nabi SAW.
Saya ingat nak baca habis bab ni tapi tak dan lah, 7.40 dah. Kalau baca lajak lagi sekali. Dia cukup sekadar itu. Kerana kita ceramah politik sikit pagi ni, tak apalah masalah. Okeylah sikit masuk sikit. Sebab ni musim politik, kita cakap politik lah sikit. Politik kita ni minta nak politik yang baik macam tu. Nak ikut, nak jaga sunnah Nabi, nak jaga agama Islam, dan kita nak semua jaga lidah masing-masing. Jangan sebarkan fitnah, jangan rendahkan agama dalam kempen kita, jangan caci maki orang, jangan fitnah orang, jangan mengaib-aibkan orang, jangan sebar benda-benda yang tak pasti. Kempen dan jaga syariat dan hukum hakam agama Allah SWT. Kempen dan contoh ya akhlak Nabi SAW. Tak rugi pun kalau kita kalah. Itu calon kami kalah sebab tak pandai maki orang, tak rugi Kalau jaga elok adab dan akhlak Nabi SAW dalam kempen, kalah, tak rugi pun. Kerana kita dah dapat reza Allah pun, nak ruginya. Orang tu dapat kuasa lebih kat dia. Tu semua ujian daripada Allah SWT. Allah uji kita nak ikut, nak utamakan apa? Kuasa ke reza Allah? Kalau utama kuasa, masuk fitnah. Kenapa? Modai politik, modai parti, modai nak cari kuasa. Kalau tak ada fitnah, tak ada modai. Takkan nak sembang, takkan nak kempen hanya cakap undi saya ni saya boleh buat baik ke ayat, undi saya ni saya boleh tengok ayat. Takkan macam tu kot kempen. Mesti kena ada apa? Tuan-tuan tahu tak, datuk sekian-sekian ni dia itu bos sedap kempen. Tapi itulah ujian Allah. Nak cari kuasa semata-mata kan nak cari redha Allah. Kalau nak cari redha Allah dengan kuasa yang nak dicari ni, dia akan utamakan hukum hakam Allah SWT. Takut nak celah orang, takut nak buruk-burukkan agama Islam, takut nak fitnah orang, takut. Bagi dia aku tak dapat jawatan, tak apa, yang penting aku ni dalam redha Allah. Apa dapat jawatan Allah murka, apa jawatan Allah laknat aku, nipu apa semua, apa fitnah apa semua. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita nak politik yang sihat, politik yang sejahtera, politik yang meraihkan fahaman orang lain. Jangan kutuk parti orang. Walaupun parti dia kita nampak macam salah, jangan kutuk parti dia. Jaga hati kaum muslimin, jangan putus silaturahim. Dia jangan sampai jadi macam seolah tak masuk parti kita, oh ini bukan Islam. Tak boleh ke tu? Tak apalah, itu fahaman dia, itu dia punya nak pangkah. Pihak dia lah, kita habaq je lah. Ini parti yang bagus. Jadi kita tak mau, aku tetap parti ni, setia, dulu kini selamanya. Tak ada masalah apa? Bismillah. Doa ya Allah kebaikan. Yang sebutlah kamu masuk neraka, tak boleh. Kenapa? Kita tak tahu akhir dia macam mana. Kalau kata akhir dia memang tak elok, nampak jelas, itu pun tak boleh bagi tahu juga. Macam tu, kerana mungkin Allah dah ampunkan dia. Kita nampak, oh masuk parti ni, oh setia dengan parti ni, siap, tunggu Ustaz, kamu ni ahli neraka. Mana boleh tahu tu? Mungkin sebelum mati dia taubat, mungkin sebelum mati dia baik, masuk syurga juga. Tak tahu akhir orang, mana boleh kata macam tu. Jadi kita kempen ke apa semua bersederhana. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu, urusan itu yang pertengahan saja, yang melampau. Macam tu jadi meraihkan semua. Di masjid ini, tambah di masjid, jangan kita berparti sangat di masjid, takut pecah pula jemaahnya tu. Ini saya bukan berparti-parti, kita sebut tentang siasah, tentang politik, tapi kita sebut jalan pertengahan, iaitu nak akan kesejahteraan, keamanan, kebaikan dalam berpolitik, kebaikan dalam kita berbahas, kebaikan yang kita kempen. Kita harapkan kebaikan saja, keamanan saja, dan kita harapkan mereka mengikuti akhlak Nabi SAW. Kata mau ikut, tak apalah, kita doa baik-baiklah, doa baik, dan kita jaga kita saja. Kalau pemimpin kita nak sebar juga fitnah, okey, biar depa lah, kita jangan sebar. Kalau pemimpin kita nak maki parti lain, nak maki individu, nak maki orang Islam, kita jangan ikut. Kita ikut baik depa ialah, hak buruk depa jangan ikut. Macam tu lah pendirian kita. Setakat tu saja tentang politik. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada kita untuk esok ni nak buat pilihan. Mudah-mudahan Allah beri rahmat, beri kebaikan kepada kita semua umat Islam, dan Allah pelihara negara kita, Allah beri keamanan pada negara kita, dan Allah jadikan negara kita ni pemimpin yang dapat hidayah Allah SWT. Rakyat pun dapat hidayah Allah SWT. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma inna bihudak wa ja'al fi ridaq wa la tunha. Hasbunallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.